Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak korang hadapi situasi yang mana korang terkesan sangat dengan situasi tersebut dan terbawa-bawa sampai emosi? Ia masih terfikir-fikir dan maknanya ia memberi kesan kepada emosi korang. Nak share sedikit lah. Saya hadapi situasi tersebut dan masih lagi terngiang-ngiang dan saya terfikir-fikir. Saya bawa anak dan suami saya pergi ke mall dan bermain bowling lah. Situasinya adalah ada sekumpulan ataupun ada beberapa individu lelaki yang duduk berhampiran dengan tempat kami. Jadi anak saya dengan fasa nak anggus semua benda dan nak berkawan, pergilah kepada tempat yang berhampiran. Di situ terdapat dua orang lelaki, ada banyak tempat lah. Dua orang lelaki yang mana seorang berpakaian seperti maskulin lah, berpakaian badan tegak, berpakaian sleeveless, seluar dan juga kasut lah, okay, maskulin. Seorang lagi berpakaian baju besar, seluar macam legging dan juga ada beg yang besar, gaya ala-ala perempuan. Tapi mereka kedua-duanya adalah lelaki. Saya tidak bersangka buruk. Dari segi perwatakan mereka menunjukkan mereka ada satu hubungan yang pelik. Okay? Anak saya datang kat abang-abang di situ. Kita go, abang. Lepas tu mereka tak layan. Mungkin sebab mereka fokus kan. Tetapi benda yang menjadikan saya tak selesa adalah mereka berpelukan dan berkelakuan yang tidak senonoh di depan anak saya. Kalau pada kita yang dewasa ni adalah, kita boleh fikir itu adalah perkara yang tidak senonoh. Tapi anak saya merakam aksi tersebut, dia melihat dan dia mungkin kalau berterusan, dia terfikir apakah ataupun adakah aksi tersebut adalah normal dan juga ianya dibolehkan. Situasi tersebut adalah antara simptom golongan LGBT. Sekarang di Indonesia dipanggil LGBTQ. L adalah lesbian, B adalah bisexual, G adalah gay, T adalah transgender, Q adalah queer. Dipendekkan cerita adalah LGBTQ ni adalah golongan yang cenderung ke arah nafsu yang sama jantina ataupun hampir-hampir menyerupai. Okay, ini kalau kita tengok baliklah definisi LGBTQ ni, dia ada maksud yang tersendiri, tetapi dia membawa kepada maksud yang sama, iaitu cenderung kepada nafsu yang berlawanan fitrah. Sebenarnya kalau kita perhatikan dan sesiapa cakna tentang golongan ini, kita panggil satu gerakan lah. Gerakan LGBTQ ini bukan sahaja di Malaysia, mereka dah lama tumbuh, dah lama bergerak daripada negara-negara luar, especially negara yang bukan Islam. Di luar sana, di negara bukan Islam, mereka memang hidup bebas sebab tiada dalam agama ataupun mereka yang tidak berpegang kuat pada agama, golongan etis ini, mereka bebas untuk melakukan hubungan sejenis ini. Dan perkara ini, golongan ini telah tular sampai ke Malaysia. Golongan ini dia bergerak secara haram. Kita boleh nampak di sini ada beberapa punca yang kita boleh bendung, dan daripada punca kita boleh atasilah dengan langkah-langkah yang kita akan bincangkan kejap lagi, macam mana ataupun apakah yang menyebabkan golongan LGBTQ ini semakin berluasa. Yang pertama adalah obviously dan sangat jelas kita nampak di sini adalah kurang penghayatan ilmu agama, walaupun ilmu agama telah diberi sejak kecil. Kita sedia maklum daripada ahli keluarga, ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah. Di sekolah kita diberi didikan agama, didikan yang sepatutnya, civic dan lain-lain. Golongan muda ataupun khususnya anak-anak muda lah, golongan remaja ni berasa malu dan sedih dan juga boleh jadi anxiety jika mereka ni tidak mengikut trending terkini. Sekarang kan sangat popular benda-benda viral, cepat je kita boleh ikuti. Bukan kita ada pilihan lah untuk kita ataupun tidak. Kalau baik boleh ikuti, tapi kalau benda-benda yang lawa, tak ada tiada manfaat, contoh talian, benda tu adalah satu benda yang tiada manfaat. Jadi benda ni menarik golongan remaja lah. Itu dinamakan FOMO, yang mana mereka rasa sedih, rasa ketinggalan kalau tak mengikut trend. Jadi ini adalah punca anak-anak muda ataupun golongan ingin mencuba benda baru. Cuba. Jika dimasukkan elemen ataupun bergaul dengan orang-orang yang antara LGBTQ ini, mereka akan mula cuba-cuba. Daripada cuba-cuba itu akan jadi terbiasa. Ini dinamakan normal lah, daripada tak biasa jadi biasa. Berbalik kepada punca yang pertama tadi, iaitu
kurang penghayatan agama dalam diri individu sendiri dan juga kepada pergaulan bebas di antara rakan sebaya dan juga terpengaruh dengan golongan-golongan ini, dia menjadikan perkara biasa itu menjadi normal. Dan kebanyakan daripada mereka apabila sudah terbiasa, susah untuk berpatah balik kerana apa, dia jadi addicted ataupun menjadi ketagih dengan amalan dan juga hubungan sejenis ini. Dengan merujuk hadis ini, kita dapat lihat bahawa memang jelas amalan ataupun hubungan sejenis ini sangat sangat dilarang dan juga diharamkan dalam Islam. Kita boleh rujuk daripada hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 jenis manusia dimurkai Allah pada waktu pagi dan juga dikutuk Allah pada waktu petang. Aku bertanya, ni Sayyidina Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Bagi dia menjawab, orang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki, orang yang melepaskan nafsu pada binatang dan orang yang datang kepada lelaki, ini homoseksual lah. Hadis telah membuktikan bahawa memang hubungan sejenis ini diharamkan. Daripada punca yang beberapa punca yang saya senaraikan tadi adalah kita boleh nampak beberapa kesan yang utama menjejaskan dari segi keamanan negara, ketenteraman awam, dari segi aspek sosial, dan paling penting adalah isu kesihatan ataupun tentang penyakit yang boleh menjadi wabak kepada masyarakat Malaysia ini. Kenapa wabak? Sebab dia mula pada benda yang kecil. Kemudian kita normaliskan ini dan menjadi perkara yang besar. Gerakan ataupun golongan ini juga sangat memberi kesan kepada agama yang mana dia boleh menjadikan isu nasab keturunan. Kerana apa? Jangan terkejut kerana mereka, golongan ini sangat ramai dan juga telah mengikut luar negara dengan berkahwin sesama jenis. Lalu mereka mengambil anak angkat ataupun anak yang bukan daripada nasab mereka lah. Memang kahwin pun tidak halal, kemudian ambil anak daripada mana-mana dan anak tu membesar dalam keluarga yang sebegitu. Jadi dengan tidak menjaga nasab keturunan, dia akan menjejaskan masa depan anak tu sendiri. Kemudian macam mana dengan keturunan mereka itu? Itu dari segi agama. Yang kedua dari segi pertukaran jantina, dia akan jadi mengelirukan undang-undang jika tidak diperketatkan. Seterusnya, situasi seperti ini. Di satu taman permainan, kita ahli keluarga tengah beriadah ataupun tengah bersantai-santai lah. Kemudian di kawasan tersebut terdapat kumpulan-kumpulan kecil, maksudnya ramailah, ataupun ada ahli keluarga kecil ini, tetapi mereka ni sesama jenis, yang ibu dan juga bapa adalah daripada golongan lelaki, dan juga ada golongan satu keluarga ini, ibu dan juga ayah daripada golongan perempuan, orang perempuan lah. Kita nak boleh beza dari segi pakaian dan juga perwatakan mereka, gaya mereka kan. Dan ada anak, mereka ada membawa anak. Tapi kita boleh nampak beza kat sini. Biasanya golongan ini memang tak pakai tudung lah, contohnya yang membezakan ibu. Jadi kita boleh nampak mereka berpegangan tangan contohnya, mereka suap-suap makan contohnya sama mereka. Jadi kita nampak lelaki suap lelaki, lelaki pegang tangan lelaki, yang mana ia menjadi tidak normal lah. Sebab gaya kalau kita pegang biasa tidak macam tu, tapi ni gaya yang pelik kan. Jadi macam mana anak-anak kita melihat aksi tersebut dan kita sendiri merasa tidak selesa. Ia boleh menjejaskan ketenteraman awam. Data daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan antara penyumbang utama masalah HIV, penyakit HIV adalah 50% daripada hubungan sejenis. Sebelum ni masalah HIV ataupun penyakit HIV AIDS ini daripada seksual ataupun bertukar-tukar pasangan lah. Kita sedia maklum bahawa orang yang mengamalkan seksual yang bebas ini, dia banyak pasangan, dia bertukar-tukar pasangan, dan bila bertukar-tukar pasangan itu dia ditakdirkan Allah berikan mereka penyakit lah, dan penyakit itu boleh berjangkit yang mana tiada ubat sehingga sekarang yang boleh kata cure ataupun rawat penyakit AIDS ini. Dan penyakit HIV ini
selalunya akan melemahkan sistem badan dan sehingga menyebabkan kematian. Tetapi daripada beberapa tahun sebelum ini sehingga sekarang, kes HIV AIDS meningkat sebanyak 50% setiap tahun, 25% setiap tahun adalah disebabkan daripada seks dan juga hubungan sejenis ataupun homoseksual inilah. Jadi kita semua boleh nampak bahawa kesan hubungan sejenis ini ataupun LGBTQ ini jika berleluasa dan menjadi wabak dalam masyarakat kita, dia akan menjejaskan individu, ahli keluarga, menjejaskan masyarakat dan juga negara. Jadi beberapa langkah yang boleh kita ambil khususnya kepada undang-undang negara lah. Kita di Malaysia ni ada undang-undang dan juga di semua kawasan terdapat undang-undang masing-masing. Kita mintalah pihak autoriti dan bagi siapa yang mendengar dan jika mereka ada yang di sini berkuasa, tolonglah bertindak untuk kita membendung perkara ini. Contohnya di satu kawasan ada pihak polis yang boleh tangkap mereka ini, bukan tangkap yang buat salah lah, kita tangkap yang kita bawa kepada pakar psikologi ataupun pejabat agama untuk memberi mereka kesedaran dan juga bimbingan yang betul sebenarnya. Sebenarnya golongan ni dia bukan orang yang kita perlu beri hukuman, tapi kita perlu tarik mereka semula, kita perlu beri kesedaran ke mereka semula sebab mereka sebenarnya mungkin tak sedar, mungkin terbawa-bawa oleh pengaruh lah, tapi jika kita beri kepada tindakan sepatutnya, insyaAllah kita boleh bendung perkara ini daripada menular. Dan itu saya mengambil kira pembentukan nukleus lah ataupun daripada keluarga sendiri sangat-sangat penting untuk kita memberi tarbiyah ataupun penghayatan agama yang kuat kepada ibu bapa, anak-anak juga. Sebabnya pembentukan nukleus, nama pun nukleus, asas, di sini kita akan mengeluarkan ataupun melahirkan anak-anak yang menjadi masyarakat yang bertanggungjawab ataupun beragama, melaksanakan agama dengan betul lah. Jadi tarbiyah atau didikan, tolong kita sama-sama amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf ni kita mengajak orang kepada kebaikan, nahi munkar melarang kepada kemungkaran. Kalau kita nak bahas banyaklah tentang agama ni, tentang didikan agama, tetapi tidak lambat lagi bagi ibu bapa ataupun sesiapa yang rasa kita kurang agama, kurang ilmu agama, cari ilmu agama dan sama-sama bawa ahli keluarga untuk menghayati agama Islam sepenuhnya, insyaAllah. Walaupun sedikit perkongsian saya tentang apa yang saya terfikir dan masih lagi terbawa-bawa sampai hari ini, sebab walaupun saya sendiri menjaga keluarga, tapi ia boleh menjadi pengaruh kepada keturunan saya ataupun ahli keluarga saya jika perkara ini tidak dibentuk oleh masyarakat. Maksudnya kita perlu usaha bersama-sama, bukan saya saja, bukan tuan-tuan puan saja, malah sama-sama dengan seluruh masyarakat. Tolong beri kesedaran tentang hubungan sejenis ini adalah dilarang dan juga diharamkan oleh Allah SWT dalam agama Islam. Akhir sekali, bagi siapa yang mendengar ataupun melihat video ini rasa diri mereka ada simptom ataupun ahli keluarga, orang terdekat, kawan-kawan yang ada simptom-simptom ini, simptom ni kita boleh nampak daripada saya ceritakan tadi lah, iaitu nampak daripada aksi, daripada pemakaian, gaya percakapan, pergaulan terlibat dengan hubungan sejenis ini ataupun LGBTQ ini, cepat-cepat kembali dan cari balik fitrah kita, kembali kepada fitrah kita. Banyak sangat cara, antaranya adalah boleh cari orang yang boleh cari pihak autoriti ataupun boleh cari orang yang boleh kita percayai bagi menyelesaikan masalah kita, contohnya pakar psikiatrik ataupun ustaz-ustazah. Kemudian tiap yang Allah detikkan dalam hati kita, anda kata aku nak berubah, tiba-tiba rasa perasaan tu tiba-tiba hadir untuk berubah, terus kita berubah. Sebabnya Allah beri kita peluang dan hidayah pada waktu tersebut. Dan kalau kita ambil peluang, rugilah. Sebabnya dalam hidup kita ni sentiasa ada pilihan. Kita boleh pilih untuk pergi ke arah lebih baik ataupun masih takut yang lama, ataupun kita nak menjadi yang lebih buruk lah. Kita ada pilihan. Kita semua sedia maklum bahawa hidup ni tidak kekal dan kita ada hari akhirat yang di situ adalah pengakhiran dan juga kehidupan selama-lamanya. Sama-sama kita berubah untuk menjadi yang lebih baik. Jangan normalisasikan LGBTQ.